Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. So the purpose of this video is actually to explain about the slides that I have already uploaded in the FB group. Okay. So basically I would like to remind you supaya jangan hanya masuk ke dalam kita punya Telegram group sahaja, tapi dalam masa yang sama kena join juga kita punya FB group, okay? Because basically akan ada things yang Mak akan upload dekat dalam FB group. Ada yang kalau macam yang perkara-perkara yang pendek, yang ringkas, Mak akan hanya masukkan dekat dalam Telegram group sahajalah, okay? Alright. So this is regarding your internship, alright, very important. Sebab walaupun kita tidak ada grade untuk internship, tetapi ianya menjadi salah satu syarat untuk awak nak graduate. So jangan ambil mudah lah. Okay. So who is in charge for the CS110 internship? So basically Mak lah yang akan in charge. So ini ialah Mak punya office number and also Mak punya phone number as well as my email. Okay. So my phone number memanglah orang kata memang boleh WhatsApp bila-bila je. Cuma I would strongly advise you kalau you hanya boleh WhatsApp Mak ataupun Telegram Mak masa office hour lah. Okay, so yang itu unless kalau misal kata you memang betul-betul ada emergency cases, mungkin Mak boleh lah apa orang kata tak ada masalah nak apa orang kata nak WhatsApp ataupun nak Telegram malam-malam kan. Tapi selalunya kalau kamu Telegram ataupun WhatsApp malam-malam pun Mak akan reply juga the next day. So tengok kepada keadaannya. Okay. Alright, so when to go for internship? Okay, untuk awak punya case sedikit berbeza dengan senior-senior awak yang sebelum ini. Okay, because of kita ada COVID-19 punya issues. Okay, so now you are here. Okay, sekarang awak dekat dalam part 4. Okay, dan awak akan ada semester break dan kemudian awak ada masuk dekat dalam part 5. Okay, and because of COVID-19, most probably awak akan bermula part 5 awak ni sedikit lewat. Okay, awak akan mula sedikit lewat dan menjadikan awak punya internship period ni memang betul-betul semasa semester break. Memang solid 8 minggu ni ialah solid semasa semester break. So masa part 5 nanti awak akan tetap dengan 14 minggu. Okay, macam senior awak dia 7 minggu. Okay, masa semester break. Kemudian masa dia punya part 5 kita akan ambil seminggu. Dekat sini 1 week masa dia part 5. So part 5 dia hanya ada 13 minggu sahaja. Tetapi bukan untuk kes awak. Kes awak dah not applicable. Kes awak memang 8 minggu ni solid semasa semester break. So I do not want any of the lecturers mengadu dekat Mak, bagi tahu dekat Mak, Safura ada student yang tak masuk lagi lah kelas sebab dia kata dia internship. Jangan nak mengada-ngada okay, potong kaki. Okay. So memang kita tak akan kacau. Awak punya internship period bermula 3 hari bulan 8 sampai 28 hari bulan 9 memang tak akan kacau awak punya part 5. Basically hari pertama masa week 1 awak boleh masuk kelas macam biasa. Okay, so tak ada masalah dengan awak punya internship. Ada yang tanya dengan Mak juga, Mak boleh ke kalau saya nak intern lambat sikit, nak lambat seminggu lah Mak. Kita ni binded dengan UiTM punya rules tau. So UiTM memang dah tetapkan mula memang 3 hari bulan 8. You start lambat bermaksud memang you kena extend. Okay. Memang kita punya tempoh 3 hari bulan 8 sehinggalah 28 hari bulan 9 muktamad. Okay. So Mak tak nak ada apa-apa isu yang timbul lah. Kan memang kena intern start 3 hari bulan 8. 3 hari bulan 8 kena lapor diri pada company. Okay.
So during the 8 weeks of internship, awak kena faham semasa awak intern di company, awak akan dinilai oleh supervisor daripada company. And the evaluation mengambil sebanyak 30% of the companies punya evaluation. Okay, so basically mak rasa kita ada dalam 100 markah tak? Tak ingatlah, rasa macam ada 100 markah. So 100 markah ini akan apa orang kata resembles the 30% daripada company supervisor. Okay. Mungkin ada yang tanya dengan mak pernah tak company supervisor failkan student senior-senior? Pernah. Okay, so jangan main-main, pernah. Dan kamu akan tanya pula, kenapa dia fail mak? Iyalah sebab apa dia fail? Sebab datang kerja lambat. Apa lagi? Sebab corruptkan file company. Apa lagi? Benda-benda yang yelah, you kena faham tau, bila you go for internship, you are binded to the rules and regulations of the company. So kalau misal kata awak intern dekat kilang masuk 7 pagi, masuk 7 malam. So awak kenalah masuk 7 pagi, 7 malam juga. Jangan awak kata, tak boleh masuk 7 pagi lah cik sebab UiTM start kelas pukul 8. Janganlah macam tu. Okay? So ada perkara yang kita bind dengan rules UiTM, tapi ada perkara yang awak memang bind dengan rules of the company. So kena obey lah. Obey the rules. Okay? Alright. So during the 8 weeks of internship, you need to report duty. Okay? So report duty ni, make sure awak akan report duty 3 hari bulan 8 tu lah. Okay? According to your offered placement. Jangan dapat offer dekat company ABC tapi awak report duty dekat company XYZ. Kenapa? Sebab ikut kawan. Jangan macam tu, okay? So follow whatever the placement yang dah tawarkan oleh company yang awak mohon tu. Okay. And then usually dalam minggu yang pertama tu you are required to submit to me BLP 04. BLP 04 ni ialah borang pengesahan lapor diri. Okay. Borang pengesahan lapor diri ni must be signed by your company supervisor ni. Okay. Dia sebenarnya ialah sebagai satu pengesahan yang awak memang telah report duty pada 3 hari bulan 8. Okay. And then make sure you are assigned with project by your company supervisor. Okay, and then make sure you are assigned with a lecturer supervisor by mak. If not, please notify me. Okay, so basically mungkin a month after awak punya internship lah, nanti mak akan bagi awak punya lecturer supervisor. And then you need to have your logbook. Alright, write your daily activities in your logbook. So your logbook must be checked by your company supervisor at least once a week. Okay, buku log ni ialah sebagai catatan harian. Apa pekerjaan yang awak dah buat sepanjang hari daripada pukul 8 pagi awak masuk kerja sampailah awak balik kerja pukul 5 petang. Okay. Dan untuk kita punya syarat tu, untuk kita punya tarikh ni sepanjang 3 hari bulan 8 sampai 28 hari bulan 9, insya-Allah memang awak akan boleh pergi kerja fizikal dekat office So bukan work from home tau. Okay, memang awak akan pergi dekat company dan juga awak akan pergi kerja balik kerja macam biasalah. Macam pergi kelas balik kelas macam tu. Okay, so awak akan tulis awak punya activities dekat dalam logbook. So tulis hari-hari tau. Okay. Ahad buat apa, Isnin buat apa, Selasa buat apa, Rabu buat apa, Khamis buat apa. Okay. So dah 5 hari ni, dah seminggu ni. Okay. Hantar buku log awak dekat company supervisor supaya company supervisor awak akan check. So kita ada 8 minggu. Minimum sign ataupun tanda tangan company supervisor akan ada 8 signature dalam awak punya buku log. Tetapi mak tidak nafikan ada supervisor yang terlalu rajin. Hari-hari dia cek buku log awak. So 8 minggu darab dengan 5 hari setiap minggu dia akan cek ataupun sign sebanyak 40 kali pun ada juga. Okay, so terpulanglah kepada awak punya company supervisor. Okay.
So dah habis intern semua ni, alright. Okey, awak pun naik semester part 5. Okey. Perkara pertama yang awak nak kena buat, you need to register lah awak punya subjek CSC 397. Jangan pula tak register, dah pergi intern penat-penat, awak tak register. Okay. So you kena faham tau, kita punya method ialah awak pergi intern dulu baru awak register subjek. Okay, so kita akan pergi intern bermula 3 hari bulan 8 ni, okay. Kemudian naik part 5 nanti barulah awak akan register subjek CSC 397. Okay. Perkara yang kedua, you need to present your project yang awak dah ditugaskan tu semasa your internship kepada awak punya lecturer supervisor. So you have to deal the presentation time dengan awak punya lecturer supervisor. And please, okay, awak yang cari lecturer supervisor awak ya. Jangan lecturer supervisor awak yang terkial-kial nak cari awak. Siapa sepatutnya cari siapa? Awak yang kena cari awak punya lecturer supervisor. Introduce yourself. Okay, nama saya sekian-sekian puan. Saya diletakkan di bawah puan untuk supervising untuk internship. Bila ya saya boleh berjumpa dengan puan untuk presentation ataupun untuk tunjuk progress saya. So awak yang kena jumpa tahu awak punya lecturer supervisor, awak yang kena contact. Jangan risau, I will provide you with the details of the lecturers. So basically tak akan ada masalah untuk awak nak contact langsung. Okay, so once you have presented, okay, you are going to submit awak punya final report, logbook and any other relevant documents to your supervisor lecturer. Okay, any other relevant documents ni, contoh awak ada ambil MC, so surat MC tu bagi dekat lecturer supervisor. Okay, so di sini kita ada 10% evaluation daripada awak punya lecturer supervisor dan ada 60% evaluation from your project presentation. So basically kita ada 100% lah. Okay, so dekat sini kita ada 10%, tambah dengan 60%, so tambah dengan 30% daripada company, so all together kita ada 100%. Okay, so am I eligible for internship? Okay, awak bertuah kerana pihak UiTM secara keseluruhan telah melonggarkan syarat untuk go for internship. So CSC 248 no longer a compulsory subject. Okay, so awak kena lulus all the computing subject CSC 118, 128, 138, 159 dengan 232. So ini masa awak part 1, betul? Okay, ini masa awak part 2. Ini masa awak part 3. Okay. So now taking awak punya 204, 238, 332 dan juga elective. Okay, elective tak kisahlah, multimedia ke apa ke lah, tak kisah. Okay. So ada yang tanya dengan Mak, sekiranya sekarang dia sedang repeat. Okay. Dia repeat CSC 238, dia repeat CSC 159. Boleh, tak ada masalah. Okay, bermaksud at least awak dah ambil 238 dan 159 tu sekali. Cuma tak lepas awak kena repeat. Yang tu tak ada masalah. Cuma untuk a few cases yang mana dia first timer. Kan 238 ni dia first timer. Lepas tu 204 pun dia belum ambil. So kita tunggu jawapan daripada kampus Terengganu ya. Okey, sebab Mak tak berani nak memberikan apa orang kata keputusan. Okey, so kita tunggulah daripada Terengganu. Once dah dapat result dia, Mak akan bagi tahu. Okey. Alright. So what to do during the internship? Okay, awak boleh memilih salah satu daripada any of this job scope. Sama ada awak nak develop sistem, awak nak buat multimedia, awak nak buat networking ataupun awak nak buat sistem testing. Satu sahaja daripada 4 ini. Tapi Mak tak nafikan ada company yang memang would like to ask you to do multimedia as well as system development. Ada. Sini awak pernah macam tu. Dia ada. Dia suruh awak buat 2 projek. Okay, yang itu tak ada masalah pun. Okay, tak ada masalah. Alright, tapi kena pastikan at least awak memang ada satu projek daripada any of these 4 types of job scope. Okay.
Yang bahagian explanation about system development, multimedia, network and also system testing ni, Mak rasa akan ada satu sesi dengan yang dianjurkan oleh pihak Kompas. So nanti kita tunggulah, kita tunggu respon daripada Kompas punya exco. Okay, so sekarang ni apa yang nak kena buat? Okay, apa yang nak kena buat? You need to prepare your own resume. Okay, so ada banyak tons of example from the internet. Awak boleh tengok dan awak boleh ukur sendiri which resume yang awak rasa bertepatan dengan awak. Okay, and then okay, ini nombor 1 sampailah nombor 6 ni ialah dokumen-dokumen yang awak perlu submit ataupun hantar kepada company ya semasa awak apply. Bukan hanya hantar resume dengan cover letter je, semua sekali ni. Cuma yang bahagian mini transcript ni ikut kepada company. Kalau company request then awak bagilah. Kalau company tak request then tak ada masalah. Okay, tak payah bagi pun tak apa. Okay, so maksudnya yang nombor 3 ni ialah optional. Okay, yang ini Mak dah letak dekat dalam FB group. Okay, boleh download, lepas tu awak boleh hantarlah kepada company. Okay, and then ada cover letter daripada universiti. So bila awak type https gg.gg.j6q08 ni, awak akan nampak Google Sheet ini. Okay, so Google Sheet ini memang Mak dah sediakan in order untuk awak mendapat cover letter daripada universiti. So inilah cover letter. Okay, basically cover letter ni akan samalah untuk kenapa dia hilang? Okay, so basically cover letter ni akan samalah. Okay, yang mana kita akan ada UiTM punya header dekat sini. Ya. Okey, kita akan ada UiTM punya header. Okey. Dekat sini tarikh ni 27 Mei 2020 ni sama dengan awak punya timestamp. Sama dengan timestamp dekat sini. Okey. So awak boleh letaklah 3 Jun 2020, 4 Jun 2020 dan sebagainya. Okey. Person in charge ni ialah siapa orang yang tertinggi dekat dalam that particular company. Contohnya awak nak address apa? Pengarah, timbalan pengarah, ketua jabatan. Itu. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan person in charge. So yang bahagian person in charge ni, yang bahagian person in charge ni, dia akan appear di sini. Okay, dia akan appear di sini. So macam Mak buat dekat situ person in charge ialah ketua pusat pengajian. So dia akan appear di sini. So ini ialah dia punya person in charge. Okay. Kemudian kita ada bahagian department. So department manalah? Okay, macam ni kan, human resource department. Betul. Penyelidikan jaringan industri dan alumni. Betul. Maksudnya department dekat company yang awak nak apply tu. Cuma dekat sini kan, Mak pun tak tahulah sebenarnya system development, network or security, is it betul-betul a department ke tak ke? Mak tak sure lah kan, sebab awak pun tak ada tulis perkataan department. Tapi because you yang search for that company, so I assume you have better information about the company. So Mak just generate je lah. Okay, kalau macam ni kan, head office. So itu ialah dia punya department. Kemudian the name of the organisation. So that's why dekat sini. Sini ialah bahagian department. Okay, dekat sini ialah the name of organisation. Okay, dekat sini ialah address line 1. Sini ialah address line 2. Okay, so sini ialah postcode. Okay, sini ialah state. State ke? Apa Mak telat letak Okay, department. City, sorry.
Okay, so dekat sini ialah city. Okay, sini city, sini ialah state. Okay, so letaklah dia punya alamat company tu. Kan, okay. So adalah dekat sini kan alamat company line 1 kan, okay. Lepas tu line 2, okay, address postcode, city dan juga dia punya state. Okay. Untuk bahagian nama ni, kenapa mak bagi contoh dekat situ huruf besar? Because of dekat sini dia huruf besar. Kan, nama pelajar, okay, dekat sini dia ialah capital letters. So awak pun kena sertakan capital letters. Okay. Merupakan pelajar yang berdaftar di UiTM Cawangan Johor. Okey, menjalani latihan industri selama 8 minggu bermula 3 hari bulan 8 sehingga 28 hari bulan 9. Okey. Jadi awak perasan tak dekat sini dah dalam cover letter ni dah diberitahu dah yang mana awak akan hantar sekali kan, nampak ni. Disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Awak akan hantar sekali resume awak. Transkrip sekiranya diperlukan. So this one is optional. Macam yang mak bagi tahu tadi. DLP 01, DLP 02 dengan BLP 03 ni ialah daripada FB Group. Okay. So diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan sewajarnya, penerimaan atau penolakan sebelum atau pada 31 hari bulan 7. Okay. Lepas tu adalah dekat sini mak punya apa orang kata, mak punya signature. Okay. So, awak akan letaklah ni. Awak punya student name. Macam tadi mak katakan huruf besar. Student IC awak. Matrix number awak. Okay, email address mak perlukan because of bila mak generate cover letter tu akan dihantar kepada email awak. Student mobile number sangat penting sebab anything happen mak nak contact awak. Okay. Dan apabila cover letter untuk awak telah di-generate, the blue one dekat sini kan, nampak tak dia punya status ni, dia dah send ni, kan email send ni dia akan appear. So nanti yang dekat start yang bermula dekat sini belum lagi lah. Nabila Huda dekat Kelang, sistem RKK Sdn Berhad ni belum lagi lah. Mak belum generate lagi. So dia akan start generate daripada sini sampailah yang dekat bawah-bawah ni. Okay. So please remember that dalam masa satu hari mak hanya boleh generate 20 surat sahaja. Okay. Because kita menggunakan package yang free. Mak tak mampu yang nak bayar yang tak free tu sebab beratus juga kalau kita tak free tu. Kalau kita nak bayar tu. Okay. So jadinya hanya mak boleh generate 20 surat saja dalam sehari. So kalau misal kata nama awak dah dekat bawah-bawah tu, basically kena ada waiting list lah. Okay. Alright. Okay. Ni yang tu lah. Okay, ni yang mak bagi tahu tadi. Cover letter DLP 01, DLP 02, BLP 03. Okay. BLP 03 ni ialah penerimaan. Okay, penerimaan daripada organisasi. Usually dia akan email dekat mak. Kalau dia tak email pun mungkin dia akan fax. Okay. Ada juga yang tidak menggunakan, ada company yang tidak menggunakan kita punya BLP 03 tapi dia pakai dia punya own letterhead macam ni. Kan, so dia akan adalah nampak ni, sukacita dimaklumkan. So awak dapat lah. Cuma dia kata tidak menyediakan sebarang kemudahan dan allowance. Maksudnya awak dapat tempat tapi awak tak dapat allowance. Okay, so terpulanglah pada company tu nak bagi awak allowance ke tak kan. Okay. Alright. So once you have been accepted by companies, okay, kena bagi tahu mak. Cuma at this moment mak belum menyediakan apa-apa platform untuk nak bagi tahu dekat mak bila awak dah dapat tempat dekat company tu, because mak rasa at this moment pun awak masih lagi on the application, belum lagi dapat sebarang jawapan kan. Okay, so from time to time mak akan bagi tahulah. Okay. So ini ialah kita punya FB group, make sure awak join. Dan ini ialah kita punya support group, Telegram group. Alright, okay.
Okey, dan ini ialah ada a few FAQs lah. Okey, tak apa, yang FAQs ni Mak akan cover untuk the next video sebab video yang ni dah agak panjang. So Mak akan proceed dengan the next video lah. Okey. Oh, sebelum tu ada yang tanya dengan Mak, Mak boleh ke kalau kita pergi intern tapi kita tak buat kerja IT? Tak boleh ya Yang, sebab kita pun diploma in science computer. Kerja-kerja kita, projek-projek kita mesti berteraskan ICT, mesti berteraskan IT. Tak boleh tiba-tiba buat kerja account, tiba-tiba nak buat kerja ledger, tiba-tiba nak kena buat apa pula kerja-kerja engineering ke, tak boleh. Kita mesti berteraskan ICT. Okay. And I'm thinking of having a Google Meet punya session minggu hadapan untuk Q&A sahaja. Okay, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya semasa that Google Meet. Masa dan waktu Mak akan bagi tahu kemudian. Okay. Alright, so sekian dulu untuk kita punya video explanation for this time. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.